Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Dr. Azhar bin Mat Sabil. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan tentang tugasan kedua, iaitu teori pembangunan kurikulum. Okey. Jadi di sini merupakan rakaman ataupun pembentangan saya berkenaan teori-teori pembangunan kurikulum. Alright. Okey, di sini yang pertama saya fokus kepada pengenalan. Okey, yang mana pengenalan di sini menceritakan tentang sistem pendidikan negara telah mengalami satu evolusi penting sejajar dengan pembangunan negara, yang mana kalau kita lihat teori pembangunan kurikulum semakin hari semakin berubah dan semakin baik, dan berlaku satu fenomena ataupun evolusi yang memberi satu sudut pandangan yang lebih menarik dan teratur. Dan evolusi pendidikan telah melalui 5 fasa, iaitu pertama zaman pra-merdeka, zaman pasca merdeka, zaman DEB, zaman pembangunan negara, dan zaman dasar wawasan negara. Setiap zaman ini mempunyai era-era tertentu tentang teori kurikulum yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Pada masa tersebut juga sekolah-sekolah tanah Melayu telah dipecahkan dan dibahagikan kepada 4 aliran semasa pemerintahan British, iaitu sekolah Inggeris, sekolah Melayu, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Dan sebelum jawatankuasa pelajaran pada tahun 1956 atau lebih dikenali sebagai penyata razak dilaksanakan, tidak terdapat sistem pendidikan nasional pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga sistem pendidikan tidak selaras dan memberi tumpuan kepada kaum masing-masing sahaja. Jadi seperti mana yang saya terangkan tadi, terdapat beberapa sekolah aliran yang mana telah memberi satu pengasingan kaum dan seterusnya memberi kesan kepada perkauman lah. Dan seterusnya sekolah-sekolah awal ditubuhkan di negeri-negeri selat atas usaha mubalik Kristian, badan-badan awam dan orang perseorangan. Dan pendidikan zaman awal berkembang tanpa satu dasar yang jelas untuk memupuk unsur-unsur kebangsaan dalam kalangan rakyat, dan juga wujud sistem pendidikan plural sesuai dengan keadaan struktur masyarakat majmuk. Izinkan saya juga doktor memperkenalkan ataupun menerangkan tentang perkembangan sistem pendidikan sebelum merdeka melalui beberapa fasa tertentu, iaitu yang pertama pendidikan agama. Sebelum kedatangan British, pendidikan pada umumnya merupakan pendidikan yang tidak menekankan soal formal semata-mata. Penekanan hanya lebih kepada unsur keagamaan, iaitu pengajaran kitab suci Al-Quran, tingkah laku dan akhlak yang baik, pengetahuan dan juga sifat kerohanian. Sekolah-sekolah jenis ini masih boleh dilihat sekarang di negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah. Dan seterusnya kelebihan yang boleh diperoleh daripada aspek pengajaran sebegini ialah telah berjaya mewujudkan ramai tokoh agama yang bukan sahaja terkenal dalam bidang agama semata-mata. Dan di sini pula pendidikan penjajahan British, yang mana sistem pendidikan semasa penjajahan British bermula setelah Francis Light mengambil Pulau Pinang hingga menjelang Perang Dunia Kedua. Gubernur Negeri Selat telah mencadangkan supaya penubuhan ataupun menubuhkan sekolah-sekolah vernacular Melayu di negeri Selat dengan bantuan kerajaan British. Dan pada selepas itu telah wujudnya beberapa buah sekolah Melayu di Pulau Pinang dan Melaka. Dan pada waktu itu juga mata pelajaran yang biasanya diaplikasikan di sekolah vernacular ialah lebih tertumpu kepada bacaan, mengarang, ejaan, menulis, ilmu hisab, latihan jasmani dan ilmu alam. Seterusnya sekolah vernacular Cina. Yang pertamanya telah didirikan oleh Persatuan Mubalik London di negeri Melaka pada tahun 1815 dan kemudian di Singapura pada 1819. Kurikulum memang diambil ataupun berorientasikan kepada negara China sahaja. Dan pada waktu itu juga pentadbiran Inggeris kemudiannya telah mengawal segala aktiviti sekolah dan kurikulumnya menjadi semakin baik. Dan seterusnya sekolah vernacular Tamil bermula semasa perkembangan ladang getah, kelapa sawit, kopi dan gula di tanah Melayu. Pendidikan ini telah diberi terutama di salah sebuah sekolah
cawangan di Singapore Free School pada tahun 1834. Okey, dan sehingga tahun 1938 terdapat 13 buah sekolah Tamil kerajaan, 511 buah sekolah estet, 23 buah sekolah mubalik dan 60 buah sekolah Tamil swasta di seluruh semenanjung Tanah Melayu. Okey, seterusnya izinkan saya pergi kepada perkembangan sistem pendidikan selepas merdeka. Okey, berlaku perkembangan yang agak kita panggil drastik ataupun agak baik, okey, selepas merdeka, iaitu bermula pada 1963 hingga 1975, yang mana terbahagi kepada dua tahap, iaitu tahap pertama yang menekankan tentang pelaksanaan Akta Pelajaran 1961. Okey, antara yang dilaksanakan dalam tahap ini termasuk pemansuhan peperiksaan masuk sekolah menengah, penubuhan sistem pendidikan aneka jurusan dan penubuhan pusat latihan daerah. Okey, dan seterusnya tahap kedua, okey, dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia Pertama yang digubal untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul pada masa itu. Okey, dan selepas itu kalau kita lihat, okey, okey, seterusnya kita lihat okey, ini tahap kedua. Dan seterusnya saya memperkenalkan tentang sekolah Inggeris. Okey, kebanyakan sekolah Inggeris didirikan daripada hasil usaha kaum membalik Kristian. Dan pada tahun 1816, Penang Free School telah ditubuhkan dan mempunyai beberapa matlamat seperti berikut, iaitu untuk semua bangsa dan mendidik supaya berdisiplin, berkelakuan baik dan rajin. Ibu bapa yang berkemampuan dikehendaki pada waktu itu membayar yuran sekolah dengan kadar yang berpatutan. Dan seterusnya, murid akan belajar membaca dan menulis bahasa Inggeris dan mempelajari ilmu kira-kira. Murid Melayu akan diajar bahasa Melayu. Rancangan yang sama diadakan juga untuk bangsa lain. Dan dalam masa yang sama, murid diajar tentang pekerjaan seperti menjahit dan lain-lain. Dan mereka juga diajar supaya menghormati ibu bapa dan agama Kristian. Okey, perkembangan sistem pendidikan pada tempoh kedua selepas kedatangan British pula bermula pada 1946 sehingga 1957. Okey, tetapi ianya mula terbantut dan terhakis apabila pihak Jepun telah menakluki Tanah Melayu pada 1941 sehingga tahun 1945, iaitu pada Perang Dunia Kedua. Okey, semua sekolah yang ditubuhkan pada zaman kolonial adalah mencerminkan kuasa, keperluan dan kehendak pendidikan penjajah. Dan pada zaman penjajahan, pelbagai jenis sekolah telah diwujudkan seperti sekolah Melayu, sekolah agama, sekolah Cina dan sekolah Tamil yang menjadi pemisah besar kepada hubungan etnik di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, dan kurikulum bagi kelima-lima jenis sekolah ini adalah berbeza dan tidak sahala. Jadi terusnya merencatkan hubungan etnik pada zaman kolonial iaitu semakin renggang sehingga mewujudkan ataupun menyebabkan berlakunya peristiwa berdarah pada 13 Mei 1963, iaitu pergaduhan antara orang Melayu dengan orang Cina. Okey, dan pada waktu itu juga pengenalan sistem pendidikan berasaskan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar, okey, telah menyebabkan masyarakat di Tanah Melayu terpisah antara satu sama yang lain. Okey, di sini pula tentang sekolah vernacular Melayu. Okey, pada waktu itu anak-anak Melayu belajar di sekolah ini, okey, hanya mempelajari ilmu pelayaran dan pertanian semata-mata supaya mereka boleh menjadi nelayan dan petani yang lebih baik daripada ibu bapa mereka. Okey, sistem pendidikan berbeza, okey, akan menyebabkan pekerjaan yang berbeza dan menjejaskan pembentukan perpaduan negara selepas perang. Dan bahasa Melayu juga telah mula diketepikan sehingga bahasa Inggeris pula menjadi bahasa pengantar di sekolah menengah. Dan okey, seterusnya doktor, saya pergi ke perkembangan sistem pendidikan semasa. Okey, ideologi negara bagi sistem pendidikan adalah rukun negara dan tumpuannya adalah sejajar dengan pembangunan negara.
Dan pada waktu itu Jawatankuasa Kabinet telah mengkaji beberapa pelaksanaan dasar yang ditubuhkan pada bulan September 1974 yang tidak lainnya bertujuan untuk mengkaji semula matlamat dan keberkesanannya sistem pelajaran sekarang termasuk kurikulum dalam rangka dasar pelajaran yang wujud dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek maupun jangka yang panjang. Dan kalau kita lihat mengikut daripada laporan kabinet pada 1979, kemahiran tertumpu dalam bidang komunikasi, alam sekitar, perkembangan diri yang menekankan aspek 3M dan perkembangan bakat, membantu murid yang lemah serta mengadakan program penganiayaan, pengajaran pemulihan diperbaiki lagi dan kurikulum baru sekolah rendah dicadangkan. Dan bagi sekolah menengah, sistem baru bagi pelajaran vokasional, jurusan perdagangan dipertambahkan, dipertingkatkan, penekanan terhadap matematik, sains dan bahasa, aktiviti kurikulum, bimbingan dan kaunseling diwujudkan di sekolah, serta KBSM juga dicadangkan pada waktu ini. Dan tambahan lagi pada waktu itu, ujian UPSR, PMR dan CJ Pelajaran Malaysia serta STPM telah diperkenalkan pada tahun 1996 yang bertujuan untuk menguji tahap keupayaan pelajar untuk mereka melanjutkan pelajaran ke bidang akademik yang lebih baik. Dan pada waktu itu juga beberapa akta juga telah digubal untuk memantapkan sistem pendidikan, termasuklah Akta Pelajaran 1995, Rang Undang-Undang Pendidikan 1995, Rang Undang-Undang IPTS 1996, Undang-Undang Universiti dan Kolej, Undang-Undang Majlis Pendidikan Tinggi Negara dan Undang-Undang Lembaga Akreditasi Negara. Dan seterusnya berkaitan tentang dasar pendidikan kebangsaan di Malaysia setelah pembentukan Malaysia. Sebelum Sabah dan Sarawak masuk ke tanah Melayu dan membentuk Malaysia, sistem pendidikan di kedua-dua buah negara ini adalah mengikut dasar yang ditetapkan oleh laporan Woodhead pada tahun 1955. Setelah Sabah dan Sarawak digabungkan, berlaku penyelarasan sistem pendidikan antara Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak pada tahun awal 70-an, dan mereka juga mengusulkan mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di sekolah. Antara dasar-dasar utama ialah sistem pendidikan kebangsaan yang mengamalkan dasar pendidikan percuma kepada semua kanak-kanak warga negara Malaysia. Untuk menggalakkan sifar buta huruf. Dan melalui dasar pendidikan kebangsaan juga, dasar kenaikan darjah secara automatik telah diperkenalkan dari tahun 1 hingga tingkatan 3. Dan matlamat utama dasar ini diperkenalkan adalah untuk mengurangkan jumlah keciciran murid. Dan dalam dasar pendidikan kebangsaan juga terdapat dasar demokrasi dalam pendidikan apabila terdapat hak yang sama rata dalam pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Dan di sini dapat saya simpulkan berlakunya satu transformasi yang terbaik, yang terkini. Kalau kita lihat daripada zaman awal sebelum kemerdekaan, zaman selepas kemerdekaan dan sehinggalah ke hari ini, yang mana pada hari ini kita lebih memfokuskan pendidikan abad 21, yang mana menitik beratkan peri pentingnya pendidikan bermula dari sekolah rendah hingga ke pengajian tinggi, yang memang memberikan impak yang positif kepada perkembangan seluruh rakyat di Malaysia. Perkembangan ini dilakukan oleh sistem negara seperti yang saya nyatakan tadi, bermula zaman sebelum penjajahan British sehingga selepas merdeka. Dan saya pasti dan yakin bahawa setiap perancangan telah mencakupi ataupun meliputi etika dan moral disiplin setiap individu pelajar untuk menjadikan mereka insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara, yang bersesuaian dengan Jerry, falsafah dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang mengutamakan Jerry, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Sekian sahaja Doktor persembahan saya, pembentangan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.